Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Malam ini kita digemparkan dengan satu berita, meyakinkan kita semua bahwa ini mungkin masanya untuk bertindak lebih tepat dan baik. Hari ini kata netizen, PKR, Parti Perdana Menteri Anwar Ibrahim, bakal kehilangan satu kerusi parlimen. Saya terkejut dengan pendedahan tersebut. Bagaimana mungkin ada satu ahli parlimen ataupun satu kerusi parlimen bakal hilang daripada Anwar Ibrahim? Adakah akan lompat parti? Takkanlah lompat parti pula sebab sekarang undang-undang anti lompat parti sangat kuat. Takkanlah ada pula yang masih lagi bersekongkol dengan Azmin Ali meninggalkan PKR. Itu semua rupa-rupanya hanya spekulasi semata-mata. Apabila disahkan, Hasan Abdul Karim mengumumkan beliau tidak akan mempertahankan kerusi Pasir Gudang pada PRU yang ke-16. Apabila perkara ini dinyatakan, itulah sebabnya ramai netizen kata, besar kemungkinan mungkinkah kawasan kerusi Pasir Gudang akan dirampas oleh parti pembangkang daripada Perikatan Nasional. Namun saya yakin walaupun Hasan Abdul Karim tidak lagi bertanding dalam PRU ke-16, beliau pasti akan membantu PKR dan lebih lagi PKR akan pasti memenangi kerusi itu karena ramai lagi pemimpin PKR yang sama kualitinya dengan Hasan Abdul Karim. Sebelum kita teruskan ulasan ini, bagi mereka yang ada penyakit gout, kencing manis, gastrik, dan tinggi darah, ada produk yang saya perkenalkan dalam video ini. Tekan butang produk yang ada di sini. Anda beli dengan harga yang sangat murah sekarang karena ada potongan harga dan ianya dikatakan sangat mujarab. Sudah ramai yang membeli dan ramai pula yang sembuh. Kita teruskan ulasan kali ini. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hasan Abdul Karim mengumumkan tidak akan bertanding dalam pilihan raya umum ke-16 PRU 16 akan datang. Beliau membuat pengumuman itu ketika merasmikan mesyuarat agung tahunan cabang PKR Pasir Gudang di sini pada Ahad. Menurut Hasan, keputusan itu dibuat atas faktor usia selain mahu memberi peluang kepada pemimpin baru meneruskan perjuangan parti. Saya sudah membuat pengumuman secara terbuka sebelum ini bahwa saya tidak bertanding dalam pemilihan PKR pada Mei nanti. Hari ini saya tegaskan sekali lagi bahwa saya juga tidak akan bertanding dalam PRU 16 akan datang kerana umur saya sudah lanjut. Saya mahu membuka ruang dan peluang kepada pemimpin yang lebih muda untuk mengambil alih, katanya lagi. Hasan yang juga bekas pengerusi PKR Johor merupakan antara pemimpin yang terlibat secara langsung dalam gerakan reformasi sejak 1998. Ramai netizen mengucapkan syabas dan tahniah kepada Hasan Abdul Karim kerana mempunyai pemikiran yang begitu hebat dan matang. Beginilah yang sepatutnya, kata netizen. Mereka kata, semua pemimpin yang sudah lanjut usia, yang sudah tua, yang tak bermaya lagi, yang nak datang ke parlimen pun tak dapat lagi kerana sudah berpenyakit, sudah tak mampu bergerak dengan baik lagi, sudahlah bertanding, kata mereka, jangan lagi bertanding. Ada ramai pemimpin-pemimpin daripada pembangkang maupun kerajaan yang sebenarnya sudah terlalu tua, tidak layak lagi untuk menjadi ahli politik kerana keadaan kesihatan dan sudah terlalu berusia, terlalu tua, tapi masih lagi kepingin mahu kuasa. Jadi mereka patut meniru teladan daripada Hasan Abdul Karim ini, iaitu menyedari, sedar diri bahawa sudah tua. Yang kedua, sedar diri bahawa kepimpinan baru penting untuk meneruskan agenda kerajaan. Jadi, perlu diingat, khususnya seperti Mahathir, sudah terlalu tua, jangan lagi mahu campur tangan dalam politik dan pentadbiran Malaysia. Sudah 100 tahun, sudahlah, kata netizen. Lagipun, beliau sudah merasai kuasa sebanyak 2 kali menjadi Perdana Menteri. Apalagi yang Mahathir mahu, kata mereka. Lebih baik Mahathir tumpukan pada alam yang seterusnya. Kata mereka, tirulah seperti Hasan Abdul Karim yang berlapang dada melepaskan apa-apa nikmat
maupun kuasa yang selama ini beliau pernah miliki. Pada PRU 15, beliau sekali lagi mempertahankan kerusi itu dan menjadi wakil rakyat Pasir Gudang untuk penggal kedua. Hasan turut mengimbas kembali perjalanan panjang PKR di Pasir Gudang yang menurutnya bukan satu laluan mudah, malah parti itu berdepan dengan pelbagai cabaran dan kekalahan sebelum akhirnya meraih kemenangan. Parlimen Pasir Gudang mula wujud pada PRU 11 tahun 2004. Ketika itu PKR bertanding tetapi kalah. Pada PRU 12 dan 13 kita bertanding lagi dan tetap kalah. Tetapi para anggota, penyokong serta kepimpinan cabang PKR Pasir Gudang tidak pernah berputus asa. Hasilnya pada PRU 14 dan PRU 15, PKR berjaya menang di Pasir Gudang, kata beliau. Dalam ucapannya, Hasan turut mengingatkan jentera parti agar bekerja keras bagi memastikan PKR terus menang di Parlimen Pasir Gudang pada PRU 16. Katanya lagi, kemenangan parti itu di kawasan itu adalah amat penting bagi memastikan PKR terus menjadi tulang belakang kepada kerajaan. Cabaran besar menanti parti menjelang PRU akan datang. Kita perlu memastikan kemenangan PKR sekali lagi di Pasir Gudang, supaya parti terus kukuh dan dapat meneruskan agenda reformasi di peringkat nasional, katanya. Selain itu, Hasan turut menyuarakan rasa kecewa terhadap pindaan sistem pemilihan PKR yang kini menggunakan sistem undi perwakilan berbanding kaedah satu anggota satu undi sebelum ini. Menurutnya, perubahan itu menjejaskan prinsip demokrasi dalam parti kerana sebelum ini setiap anggota di peringkat akar umbi mempunyai hak untuk memilih pemimpin utama parti secara langsung. Saya gembira kerana pemilihan di peringkat cabang masih dilakukan secara demokratis. Tetapi saya berduka cita apabila pemilihan di peringkat Majlis Pimpinan Pusat PKR termasuk pemilihan Presiden, Timbalan Presiden dan Naib-Naib Presiden tidak lagi menggunakan sistem undian terus dari anggota, katanya. Tetapi apa yang boleh dibuat kerana Kongres HAS telah membuat keputusannya. Sebagai seorang anggota parti, saya akur terhadap keputusan itu dan tidak mahu melanjutkannya lagi sehingga disebut pula rumah siap pahat berbunyi, katanya. Dalam pada itu, Hasan turut menyentuh kedudukan PKR sebagai tunjang utama dalam kerajaan perpaduan yang diterajui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata, parti itu berdepan cabaran besar dalam memastikan agenda reformasi dapat dilaksanakan dengan baik kerana perlu bersekutu dengan parti-parti yang sebelum ini terpalit dengan isu rasuah dan salah guna kuasa. PKR perlu bijak dalam menentukan hala tuju perjuangannya dalam menghadapi PRU 16. Imej PKR sebagai parti reformasi mesti dipertahankan dan tidak boleh terjejas hanya kerana kita berada dalam kerajaan bersama pihak lain yang mempunyai sejarah berbeza dengan kita, katanya. Mengakhiri ucapannya, Hasan berharap agar kepimpinan baharu cabang PKR Pasir Gudang yang akan dipilih dalam mesyuarat kali ini dapat meneruskan perjuangan dan memastikan kemenangan parti dalam PRU yang akan datang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.